Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Razi bin Syabuddin, mewakili grup penyelidikan saya. Ketua penyidik bagi kumpulan saya ialah Dr. Abu Hamdi Osman, dan ahlinya antaranya Ustaz Muhammad Nurul Nasir, Dr. Rosni Wazir, Dr. Syarul Azman, Dr. Nur Salihah dan saya sendiri sebagai TRA untuk penyelidikan ni. Dan insyaAllah tajuk paper untuk akademik 2020 ni ialah Makam Taubat berdasarkan Abu Talib Al-Makki, satu pendekatan awal terhadap golongan pedofilia. Baik, jom kita tengok. Okey, untuk pendahuluan, saya ceritakan sedikit berkaitan dengan pedofilia lah. Baik, pedofilia secara umumnya menurut Kamus Dewan edisi keempat ya, pedofilia merupakan satu individu dewasa yang mempunyai keinginan untuk mengadakan hubungan seksual terhadap dengan kanak-kanak. Dan pedofilia ni juga menurut APA 2000 termasuk dalam kelompok individu yang mengalami masalah mental disorder atau bahasa mudahnya gila lah. Okay, baik. Pedofilia secara umumnya terbagi kepada dua, eksklusif dan non-eksklusif. Eksklusif iaitu individu pedofilia dewasa yang mana dia suka hanya terhadap kanak-kanak sahaja. Manakala non-eksklusif ialah individu dewasa pedofilia yang suka kepada kanak-kanak dan juga orang dewasa. Dan banyak kes pedofilia dah kahwin dah, and then dia still cari kanak-kanak juga untuk memuaskan nafsu. Baik, jom kita kenal Abu Talib Al-Makki. Abu Talib Al-Makki merupakan nama sebenar beliau ialah Abu Talib Muhammad ibn Ali ibn Atiyah Al-Haris Al-Ajami, dan Al-Makki ni dilahirkan di wilayah Al-Jibal, iaitu satu daerah yang terletak antara kota Baghdad dan Wasit. Dalam kajian ni tak dinyatakanlah di mana tempat bila beliau dilahirkan kerana kita tak dapat kenal pasti. Tapi dituliskan bahawa beliau wafat pada tahun 996 Masihi, dan beliau ni banyak mengarang kitab. Dan antara kitab beliau ialah Ilmu Al-Qulub, Al-Bayan Al-Syafi, Kitab Manasik Al-Hajj dan sebuah tafsir Al-Quran. Dan kitab yang paling masyhur ialah kitab Qut Al-Qulub, iaitu antara benda yang kita akan bincang dalam slide ni, iaitu dalam kitab Qut Al-Qulub ada satu teori iaitu Maqamat Al-Ahwal, satu bab dalam bahagian kitab Al-Qulub, iaitu Maqamat Al-Ahwal yang mana memperkenalkan ada 9 maqam untuk mencapai qalbun salim, iaitu maqam taubat, sabar, syukur, raja, khauf, zuhud, tawakal, redha dan maqam mahabbah. Baik, seterusnya kita pergi pada permasalahan kajian. Baik, ada 3 permasalahan kajian utama, iaitu peningkatan kes saban tahun, kedua, orientasi seksual mangsa berubah menjadi pemangsa, dan yang ketiga, kewujudan modul rehab dan keberkesanan terhadap salah laku pedofilia. Tiga permasalahan kajian ini sangat penting kerana peningkatan kes saban tahun memang berlaku setiap saban tahun. Bermula booming pada tahun 2016 kes Richard Akers sehinggalah sekarang kes sentiasa berlaku walaupun pada pasca COVID-19 kes masih berlaku. Dan kebanyakan kes tidak dilaporkan kerana melibatkan keluarga. Bila melibatkan ayah, melibatkan mak, jadi untuk jaga air muka, so banyak kes-kes tak dilaporkan. Okay, tentang abuse to be abuser memang berlaku, dan kebanyakan pelaku mengakui bahawa mereka ni asalnya ialah mangsa. Sebab saya dan bersama ahli-ahli penyelidik lain telah menemu bual seramai 10 orang banduan di penjara Kajang Selangor. Baik. Isu yang ketiga ialah wujud tak modul pemulihan untuk pedofilia ni dan berkesan tak? Baik, wujud tapi di beberapa buah negara sahaja, dan berkesan atau tidak itu masih di peringkat yang kita masih belum dapat confirmation lagi. Baik. Objektif kajian ni adalah untuk kita menganalisis konsep taubat yang dibincang oleh Syekh Abu Talib Al-Makki dalam kitabnya itu Qut Al-Qulub, iaitu konsep taubat, yang mana kita nak ambil konsep taubat ni untuk jadi elemen yang sesuai untuk kita bawa sebagai psikoterapi pemulihan pedofilia. Baik, kita pergi pada dapatan kajian. Baik, dapatan kajian.
Abu Talib Al-Makki percaya bahawa taubat adalah elemen yang paling penting untuk seseorang itu kembali kepada Allah. Dan elemen paling penting untuk seseorang itu melakukan perubahan bermula dengan taubat. Baik. Kerana ia bersifat penyucian diri dari segala kotor dosa, berkesan dalam merawat jiwa, sekaligus meraih ketenangan dan kebahagiaan jiwa. So ada 3. Kata Abu Talib Al-Makki, yang pertama dapat sucikan diri daripada dosa, kedua berkesan untuk rawat jiwa, yang ketiga untuk raih ketenangan. Baik. Dan Abu Talib Al-Makki memperkenalkan bahawa taubat ni ada benda yang dilakukan ketika dan selepas. Ya? Baik, ada syarat-syarat taubat juga. Ada 10 syarat-syarat taubat yang diperkenalkan oleh Abu Talib Al-Makki sebagai panduan bagi pesalah atau pedofilia atau siapa saja yang melakukan kesalahan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok antaranya wajib ke atas seseorang yang bertaubat agar tidak mengulangi dosa. Apabila berlaku musibah yang mengakibat berlaku maksiat, ia perlu dikawal agar dosa tadi tak jadi kebiasaan atau tabiat. Bertaubat kepada Allah atas dosa yang dia lakukan. Menyesal terhadap dosa tersebut. Istiqamah untuk lakukan ketaatan. Takut dengan siksa Allah. Taubat dengan penuh pengharapan kepada Allah. Dia mengakui segala dosa. Yakin dan redha perkara yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan iringi segala kebaikan agar kebaikan itu menjadi penghapus kepada dosa yang telah dilakukan. Baik. Kita tengok. Dan golongan taubat ni juga Al-Makki bagi kepada 4. Yang pertama, orang yang dia dalam nafsu mutmainnah, iaitu dia bertaubat, sungguh-sungguh taubat nasuha. Dia tinggalkan segala keburukan, dia mengakui, dia menyesali dan dia tak lakukan dah dosa tersebut. Maksudnya dia tinggalkan 100%. So dia taubat terus kepada Allah. Yang kedua, jiwa lawamah, dia sungguh-sungguh juga bertaubat, tapi dia juga tak terlepas daripada melakukan dosa. Yang ketiga, dia berusaha untuk taubat, tapi dia gagal. Dalam masa sama dia lakukan kesalahan. Bila dia buat kesalahan, dia ingat, dia rasa berdosa, dia taubat balik. Dia buat lagi, kemudian dia ingat, dia taubat lagi. Ini orang yang besar bertaubat. Dan yang terakhir, isyrar, iaitu orang yang sentiasa melakukan dosa dan dia tak rasa bersalah melakukan dosa. Yang ni, dia tak rasa pun nak bertaubat. So, dia dalam golongan orang yang berjiwa amarah. Jadi, kesimpulan dia, proses taubat ni merangkumi langkah-langkah taubat, syarat-syarat taubat, cara-cara taubat. Sehinggalah perkara yang perlu dihindari untuk jaga kualiti taubat. Jadi, dalam cara-cara taubat, Abu Talib Al-Makki perkenalkan konsep istighfar dan taubat. Mesti mula dengan istighfar, minta ampun, zikir istighfar, astaghfirullahalazim. Kemudian baru taubat. Kemudian baru taubat. Dan dalam konsep taubat ni juga Abu Talib Al-Makki ada bincangkan beberapa perkara. Antaranya kita tengok sedikit. Baik. Kita tengok sedikit ya. Ada 10 pantang larang yang perlu dihindari. Bertaubat dari ucapan yang berkaitan dengan dosa, bertaubat dari bergaul dengan pelaku dosa, bertaubat tidak melakukan dosa serupa, bertaubat tidak melihat dosa, bertaubat tidak mendengar orang lain bercakap berkaitan dosa, bertaubat dari keinginan kuat melakukan dosa, bertaubat meremehkan perkara taubat, bertaubat dari malas untuk menghadap Allah, meninggalkan segala larangan, bertaubat di atas sikap memandang ringan mengenai taubat. Baik. Itu banyak perkara yang Abu Talib Al-Makki bincang. Tapi macam mana kita nak masukkan konsep ni dalam pedofilia? Itu menjadi tanggungjawab kita lah sebagai penyelidik untuk sama-sama kita masukkan elemen tasawuf ini. Mudah-mudahan akhirnya dapat menjadi satu rangka modul yang terbaik kepada golongan pedofilia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.